Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sanahaya dan ini fokus minggu depan. Banyak perkara untuk kita kongsikan terutamanya dalam dan juga luar negara. Hari ini kita tahu hari terakhir Pesta Buku Kuala Lumpur yang berlangsung di WTC KL. Laporannya kami akan bawakan kepada anda nanti. Tetapi dalam masa yang sama, dua fokus utama untuk saya berikan apa yang berlangsung bermula esok sehingga 7 hari bulan adalah Perhimpunan UN Habitat kali kedua. Rakan wartawan dan juga rakan editor saya berada di sana, tetapi sebelum saya bersama dengan Zulkifli Yusof, ada perkara penting untuk kita faham dan juga kita ketahui, terutamanya berkaitan dengan lautan. Seperti yang kita sedia maklum bahawa lautan meliputi lebih 70% daripada permukaan bumi, walau bagaimanapun lautan ini kerap sahaja kita lupakan apabila kita berbicara mengenai perubahan iklim, pencemaran alam sekitar, pemanasan global dan juga ancaman-ancaman yang mendesak terhadap planet dan juga bumi ini. Untuk kita ketahui dan juga kita sedia maklum bahawa lautan menghasilkan lebih banyak oksigen sebenarnya daripada hutan hujan tropika. Ini yang kita akan sambut minggu hadapan dan ini perkara penting untuk kita fahami. Kita nak bersama dengan Profesor Teknologis Dr. Muhammad Fazil Muhammad Akhir, Pengarah Institusi Oceanografi dan juga Sekitaran bersama-sama saya menerusi dalam talian ketika ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullah. Prof, ini satu perkara yang kami bawakan di Astro Awani untuk memberi tumpuan khas berkaitan dengan Hari Lautan Sedunia ataupun World Ocean Day, dan kita memahami ia disambut setiap tahun, tetapi dalam masa yang sama kita nak menilai antara pentingnya perkara ini. Tujuan utama sebagai permulaan ini untuk Hari Lautan Sedunia, mengapa kita perlu menyambutnya, mengapa perlu kita faham dan mengapa kita perlu menghayati Hari Lautan Sedunia ini, Prof? Baiklah, terima kasih Azan ya. Sebenarnya setiap kali kita masuk bulan Jun, untuk kita di INOS ni, kita sangat sangat teruja sebab bulan Jun adalah bulan istimewa. Pada 8 Jun selalunya kita akan sambut World Ocean Day. Yang mana tahun ni kita akan sambut buat julung kalinya lah yang secara besar-besaran selepas beberapa kali kita dikekang dengan PKP dan sebagainya kan. Cuma saya nak highlight, nak utarakan 3 perkara yang sangat penting sebenarnya bila sebut tentang World Ocean Day. Sudah pasti kita tahu bila kita nak sambut sesuatu perkara ni sebab kita nak tingkatkan kesedaran kan, kita nak increase awareness kepada masyarakat, kepada orang awam. Tapi sebenarnya ada 3 perkara utama yang saya rasa yang kita sebenarnya cuba untuk ketengahkan. Itulah yang pertama, kita nak masyarakat tahu bahawa lautan adalah komposisi terbesar di atas muka bumi ini. Secara tidak langsung ia mempunyai impak yang besar pada kehidupan kita. Yang kedua adalah banyak perkara-perkara yang berlaku di atas kita, di atas darat ni pun sebenarnya adalah dipengaruhi oleh lautan. Sebagai contoh paling mudah adalah isu climate kan, kita ada isu El Nino, panas dan sebagainya. Semuanya adalah dipengaruhi oleh lautan. Dan yang ketiga, kita perlu ingat bahawa lautan kita sekarang ini berada dalam keadaan yang sangat sangat bukan nak kata bahaya, tetapi telah dicemari ataupun telah mendapat kesan yang sangat-sangat negatif di atas, disebabkan oleh aktiviti-aktiviti pembangunan, aktiviti-aktiviti manusia. Walaupun kita duduk jauh dekat tengah-tengah darat, tapi sebenarnya sebahagian besar daripada apa yang kita lakukan telah memberi impak yang besar kepada lautan. So ini adalah 3 mesej utama yang kita nak beritahu. Ya, memang lautan kita ni memang luas, dan lautan kita ni adalah satu nikmat yang indah yang Allah bagi kat kita, tapi sebenarnya kita telah rosakkan. Jadi itu adalah mesej-mesej utama yang kita cuba bawa supaya kita tahu walaupun kita tak nampak laut, kita duduk jauh kat tengah bandar, duduk jauh kat KL, tapi masih kita tahu dan sedar bahawa sebahagian besar apa yang kita lakukan sebenarnya ada implikasi terhadap lautan. So itu antara mesej yang kita nak bawa lah. Mesej dia mudah, tetapi kita kena selalu utarakan, dan antara masa yang terbaik kita rasa bulan Jun adalah masa yang sangat istimewa lah dengan sambutan World Ocean Day. Hmm. Prof, kerosakan itu datangnya daripada manusia. Manusia yang menyebabkan perkara-perkara yang mungkin berlaku yang kita dapat lihat hari ini dan sebagainya. Tetapi kalau kita nak melihat dari sudut landscape, keadaan dan juga situasi di Malaysia, adakah kita benar-benar menjadi seorang rakyat dan juga manusia yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar kita pada hari ini, Doktor?
Saya kena terus terang bila bercakap tentang kesedaran kan dan juga tindakan yang kita nampak di kalangan rakyat kita, warga Malaysia. Sebenarnya kita nampak kesedaran tersangat lemah. Bukan saja kesedaran, mungkin sedar, tapi apa yang kita buat sebenarnya tidak menggambarkan kesedaran tersebut. Sebab tu kita saya ambil contoh mudah di Terengganu, kami di UMT ya, Universiti Malaysia Terengganu. Kami walaupun negeri pesisir pantai tetapi sebenarnya kami masih lagi menghadapi isu-isu kesedaran yang sangat-sangat mudah. Perkara yang sangat simple pun masih lagi kita nampak pencemaran yang tidak terkawal, kawasan-kawasan kita kata rekreasi masih lagi dicemari dengan sampah-sampah yang sepatutnya boleh, kalau setiap orang di kalangan kita boleh ambil peduli tentang tanggungjawab tu, sudah pasti kita dapat elakkan pencemaran tersebut. Itu daripada aspek individu. Tetapi saya rasa impak besar juga sebenarnya berlaku di peringkat industri. Saya rasa polisi-polisi yang melibatkan industri perlu diperkemaskan lagi, penguatkuasaan perlu dipertingkatkan sebab sebahagian besar daripada isu-isu lautan ni melibatkan industri, sama ada industri yang membawa pencemaran daripada darat ke laut dan juga industri-industri yang mengambil sumber lautan daripada laut yang menyebabkan sumber lautan yang sebelum ini kita kata banyak laut ni kita rasa macam almost impossible lah ikan habis, tapi sebenarnya kita menghadapi masalah yang terbesar itulah kekurangan sumber perikanan yang kita rasa runcing, yang mana pada tempoh 20 ke 30 tahun akan datang menurut statistik hampir apa kita kata tak ada untuk sumber makanan, sumber protein dunia. So itu antara isu-isu yang saya rasa kesedaran di pelbagai peringkat, daripada peringkat individu, peringkat masyarakat sehinggalah kepada peringkat negara dan juga industri. Prof, sebagai seorang pakar lautan, pakar laut dan sebagainya, apa sebenarnya komposisi lautan ini? Kita tahu dengan keluasan lebih daripada 70% daripada permukaan bumi dan sebagainya, apa komposisi yang ada dalam lautan? Kita tahu ada seperti yang Prof nyatakan tadi, hidupannya seperti ikan dan sebagainya. Tetapi untuk lebih kita cakna, lebih besar daripada itu, ini sepatutnya yang perlu kita jaga. Bukan sekadar kita nampak hidupan seperti ikan dan sebagainya yang ada dekat lautan itu, Prof. Saya rasa saya mungkin boleh beri sedikit statistik ya supaya kita sedar bahawa lautan ni lebih daripada ikan dan juga sumber makanan kan. Untuk maklumatnya kita di hampir 3 bilion manusia sebenarnya di seluruh dunia. 3 bilion iaitu hampir 50% daripada penduduk manusia ni adalah berada di kawasan berhampiran sekitar perimeter 5 ke 10 kilometer daripada kawasan pantai. Maksudnya kita rely banyak bergantung kepada lautan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bercakap tentang climate change kan. Climate change ni ataupun perubahan iklim semuanya bermula disebabkan oleh peningkatan komposisi gas karbon dioksida ataupun gas kita kata rumah hijau. Lautan adalah salah satu tempat di mana yang mengambil CO2 ataupun kita kata absorb CO2 ni ataupun menyedut CO2 ni hampir 30%. Maksudnya lautan adalah sumber yang terbesar mengambil ataupun mengkontrol CO2. Itulah sangat penting untuk kita kata untuk isu berkaitan dengan climate change. Kalau ada apa-apa berlaku dengan lautan, maka kita punya storage untuk absorb ni dah makin kurang. So itu antara bahaya dia. Dan juga saya rasa yang ni ramai orang tak tahu. Kita ada hampir 200,000 spesies yang kita telah identifikasi di lautan daripada dulu sehingga sekarang, dan jumlah yang kita tidak tahu barangkali lebih daripada itu. Maksudnya masih ada banyak lagi spesies-spesies yang kita tak kenali di dasar laut. Kawasan-kawasan kita kata kawasan laut dalam yang melebihi ribuan meter daripada permukaan. So ini antara kawasan, setiap kali ada saintis yang pergi ke kawasan laut dalam ini dengan teknologi-teknologi yang ke depan, mereka akan sentiasa bertemu dengan spesies-spesies baru. So ini nak menunjukkan bahawa kita bukan saja tahu banyak spesies di lautan, tapi yang kita tak tahu pun sebenarnya jumlah yang besar. So sedikit sebanyak nak menunjukkan kepada kita bahawa
banyak lagi benda kita tak tahu. Dan saya rasa yang poin yang terakhir saya nak beritahu adalah antara komposisi yang paling merisaukan kita sekarang ni adalah komposisi plastik yang dalam bentuk yang besar dan juga makro dan juga dalam bentuk mikro. Ini antara kita kata new species in the ocean. Spesies terbaru bukan dalam bentuk organisma tetapi dia telah menjadi perkara-perkara yang sangat banyak. Plastik ni kalau untuk San, kalau untuk makluman kita, plastik ni baru ditemui sekitar tahun 60-an. Tapi dalam tempoh 50-60 tahun ni, dia telah menjadi satu komposisi yang sangat besar di dalam lautan. Yang sangat merisaukan kita sebab dia bakal memberi bahaya kepada bukan saja organisma lautan, tetapi kita di atas darat ni yang makan sumber-sumber lautan dan sumber protein daripada lautan. Ini sesuatu yang menggusarkan dan juga merisaukan apabila doktor menyatakan berkaitan dengan spesies baru ini, kita kaitkan ia dengan plastik dan sebagainya. Apabila ekosistem lautan itu berubah, ia turut mengambil kesan terhadap keadaan dan juga situasi permukaan daratan itu sendiri. Tetapi dalam masa yang sama, doktor, ini perkara penting untuk kita maklumkan bahawa apa sebenarnya yang perlu diambil langkah-langkah yang proaktif terutamanya oleh kerajaan dan juga pihak berkuasa dalam melindungi dan juga memelihara lautan. Ini kita memberi fokus kepada Malaysia, tetapi sebenarnya dunia dan juga negara-negara lain perlu melakukan perkara yang sama, doktor. Ya, itu antara satu keunikan lautan. Dia tak ada border. Kita boleh sebutlah kita ada border antara Malaysia, Thailand, Malaysia, China, Malaysia, Indonesia kan. Tetapi itu adalah border di atas kita kata EEZ, Economic Zone. Tetapi dari segi border untuk kita nak kawal kemasukan pencemaran daripada luar atau pencemaran yang kita border yang berhenti ataupun yang sempadan yang boleh sekat. Sebab tu unik lautan ni adalah kalau sebab tu tindakan ataupun kerjasama secara kolektif antara negara-negara seluruh dunia perlu dilaksanakan dengan lebih berkesan sebab walaupun satu negara akan membuat pencemaran yang besar, impak dia akan dirasai oleh negara yang lain. So sebab tu saya rasa dalam contohnya kita punya World Ocean Day ni adalah sambutan yang dibawa oleh United Nations ataupun PBB dengan hasrat supaya seluruh dunia boleh bekerjasama secara kolektif, bawa hasrat yang sama, bawa agenda yang sama iaitu untuk memastikan lautan kita lebih terpelihara, tidak berlaku pencemaran yang sebab kita risau bila kita tengok estimate ataupun statistik untuk 20-30 tahun akan datang, keadaan lautan ni kalau tidak diambil apa-apa inisiatif ataupun tiada perubahan yang kita buat, dia bakal membawa kerosakan yang besar dan kita tak tahu bagaimana generasi akan datang bakal berhadapan dengan situasi ini. Doktor, mungkin secara ringkas di akhir ini, doktor, sempena sambutan World Ocean Day yang akan disambut minggu depan, saya percaya nanti kita akan bersama lagi dengan doktor. Tetapi untuk waktu ini, apa yang doktor harapkan mungkin untuk tahun 2023 ini, bukan saja untuk Malaysia, malahan keseluruhan dunia dan global, untuk kita sama-sama harapkan bahawa kita ada penilaian yang besar berkaitan dengan sambutan Hari Lautan Sedunia ini? Untuk makluman kita tahun ni slogan dia adalah Planet Ocean Tides is Changing, ataupun dalam kita kalau kita translate adalah planet lautan, masa untuk kita berubah. Sebenarnya ini adalah salah satu apa kita kata tema yang nak bawa masyarakat, nak bawa dunia supaya melihat lautan dengan lebih dengan berbeza, supaya kita sedar bahawa lautan kini telah berubah, masa untuk kita pun berubah. So saya rasa sebab tu macam kami di UMT adalah champion untuk melaksanakan program World Ocean Day. In fact kami di UMT ni kita laksanakan World Ocean Week dan kita punya program ni berlarutan lebih daripada 2 bulan, daripada Jun hingga ke Julai. Hasrat kita satu saja, kita nak bawa masyarakat dalam pelbagai lapisan, daripada kalangan saintis, daripada kalangan pelajar sekolah, pelajar universiti, juga daripada kalangan masyarakat dan juga pemain industri, yang mana kita ada pelbagai aktiviti. Kalau ikut dalam list kita ni, sepanjang 2 bulan kita ada lebih hampir 20 aktiviti yang berkaitan dengan World Ocean Day, yang dengan hasrat kita adalah nak pastikan bahawa isu berkaitan dengan lautan ni menjadi satu isu yang
menjadi sebutan. Sebab kalau kita tanya kadang-kadang pelajar sekolah pun dia tak biasa tentang laut. Lebih malang lagi bila sekolah, contoh di Terengganu, sekolah tak apa jauh pada laut, tapi pelajar-pelajar dia tidak didedahkan dengan isu-isu lautan ataupun keindahan-keindahan yang kita ada dekat laut, kenapa kita kena jaga dan sebagainya. So saya rasa itulah hasrat kita, berbalik kepada membentuk kesedaran. Tetapi saya rasa perlu kesedaran ni kita nak beri kepada pelbagai lapisan. Sebab kalau kita target satu je, tak cukup kan, kita kena target pelbagai lapisan, dan kita harapkan walaupun usaha ni mungkin kecil daripada aspek skala negara sebuah Malaysia dan juga global, tetapi kita harapkan sebagai sebuah universiti yang berfokuskan marine, kita dapat mainkan peranan tersebut, dan semoga adalah sedikit sebanyak impaknya kepada negara. Baik, terima kasih Profesor Teknologis Dr. Muhammad Fazil Muhammad Ahir, Pengarah Institusi Oceanografi dan Sekitaran UMT, dan pastinya menjelang 7 dan juga 8 bulan nanti mungkin insya-Allah kita akan bersama dengan doktor lagi untuk kita merasai sendiri keadaan juga suasana. Ini bukan kita bercakap pada hari penting saja, tetapi untuk kita bercakap sepanjang tahun dan sentiasa ada dalam fikiran dan juga minda masyarakat. Baik, selepas ini saya akan bersama dengan Zulkifli Yusof. Kita nak ke Nairobi, Kenya. Apa ceritanya? Dalam Fokus minggu depan selepas ini.